Saya nak jelaskan, sebagai seorang pemimpin, bila mana rakyat datang jumpa saya, komplain tentang prestasi buruk pegawai kerajaan, dia di-highlightkan dalam media elektronik, media massa, saya akan rasa restless, rasa bimbang. Dan saya sebagai pemimpin dipilih oleh rakyat, saya pasti mewakili rakyat. Dan kita ambil tindakan. Kita ambil tindakan mula ambil rating. 5 star sampai 5 star. 1 star sampai 5 star. Yang mana dapat 5 star, kita bagi dia hadiah. Yang dapat 1 star, 1 star saja, kita bagi warning je. Tak jalan. 5 tahun macam tu juga. Kita ambil pula pegawai-pegawai, kita ambil, kita peti sejukkan mereka di pusat. Tak meningkat juga. Okey. Kita ambil pula tidak dinaikkan gaji. Tak meningkat juga. Kita ambil tindakan disiplin. Tak meningkat juga perkhidmatan. Dan bila begitu, saya buat pembincangan. Bila saya bincang setahun yang lepas, mereka setuju untuk ada yang cadangkan bagi slipper, gantung slipper kat leher. Ada pula cadangkan suruh kita bagi pakai baju koyak. Okey? Dan ada cadangkan nak bagi penyapu. Cuma mungkin kesilapan, penyapu tak dibalut. Itu sebab yang siapkan tu bukan saya. Pegawai kerajaan yang siapkan semua ni, saya bagi. Dan dah dipersetujui sebelum itu. Jadi fakta mengatakan kerajaan negeri Selangor bukan saya. Saya sebagai pemimpin, saya ikut. Kerajaan negeri Selangor peruntukan kuil 2 hari sebelum Deepavali is not right. Tak betul. Kita berhenti di situ. Okey? Pak Allah ada, Assistant Penjemal ada, saya ada, ramai lagi saksi. Dan saya bila pergi kat kuil saja, tak digunturkan. Stay. Okey? Lepas Deepavali seminggu, patutnya 2 hari, kosong-kosong lagi seminggu. Saya nak terangkan, pada 14 hari bulan, 15 hari bulan malam, pukul 11 lebih, Datuk Seri Saiful telefon saya sendiri. Dia telefon saya, dia kata, Hindraf telah masuk kuil ini, kena runtuhkan malam ni juga. So itu kita buat. Dan kuil Rimba Jaya diruntuhkan pada 15 hari bulan 11. Bukan sebelum Deepavali. Dan itu pun setelah mendapat persetujuan daripada Sami kuil tersebut, ia dipindahkan tempat lain dengan bayaran ganti rugi RM40,000. Saya tak jelaskan sebelum ini. Tapi saya salahkan saya dalam berita ini, saya nak terjelaskan. He is the one called me on that night. On the 15th of November, asked me to demolish the kuil because the Hindraf is going in and I think start doing some ritual activities on that kuil. Dan kita runtuhkan. Jadi saya nak bagi tahu kepada rakyat Malaysia, kalau katalah saya kerajaan negeri runtuhkan kuil sebelum Deepavali, is not right. The real issue yang kita nak beritahu hari ini, kerajaan kena usahakan untuk mengawal inflasi. Hari ini pun kata inflasi 2.6. Rakyat di bawah tak rasa macam tu. The feeling on the ground is much different. I'm very sad to say this. We must do something to bring down. Rakyat kata kita arrogant, tapi kita masih kata 2.6. Saya, personal saya tanya, saya tak percaya. Kalau tepung naik sampai kat 70 sen, beras akan naik lagi. Kita, you must do something to bring down. Ataupun, tingkatkan pendapatan rakyat. Saya tak tahulah sejak bila ada budaya Suruhanjaya ni. Suruhanjaya polis buat, Suruhanjaya klip video buat, macam-macam Suruhanjaya. What is the outcome? What is the action? I asking now is the action like other people. They asking the action. Bila buat Suruhanjaya, kos tinggi. Bukannya percuma. Tapi kalau tindakan tak diambil terhadap apa rumusan Suruhanjaya, what does it mean? It means nothing. Kita tak boleh lagi ambil hati rakyat dengan mewujudkan perkara-perkara yang sebenarnya kita tak nak buat. Ini tak boleh. Saya cuma menawarkan diri kerana budaya feudalism ni tak boleh dipanjangkan sangat. Masalah pemuda hari ini, masalah gap ataupun ruang yang luas di antara kepimpinan dan juga yang di bawah.
menukar Perdana Menteri tidak akan menyelesaikan 100% masalah. Okey? Yang penting hari ini adalah sistem. Kita reform. Saya cakap reform dalam pentadbiran kerajaan. Reform dalam policy of economy. Reform dalam education system. Reform dalam inter-religions relationships. Okey? Reform parti. Bila siapa-siapa memimpin pun, sama ada PM hari ini ataupun penggantinya, kalau dia ada reform, dan yang penting hari ini UMNO menjadi satu tiang seri yang boleh parti lain sandarkan harapan. Kalau UMNO tak boleh jadi tiang seri, parti lain tak boleh sandarkan harapan, parti lain akan tinggalkan UMNO. Walaupun pemimpin kata dia akan terus bersama-sama dengan UMNO, ahlinya akan lompat. Pemimpin tak lompat, ahli akan lompat. Sebab itu penting hari ini, yang penting bagi saya adalah sama ada pemimpin hari ini ataupun yang bercita jadi pemimpin akan datang, dia mesti ada satu pembaharuan atau reform yang boleh diterima oleh rakyat secara jelas dan time frame pelaksanaannya. Katalah nak buat reform dalam sistem pentadbiran kerajaan. Apa nak dibuat? Dia akan nyatakan 1, 2, 3 dan time frame. Kita rasa perlu dibuat untuk mengelakkan pencemaran yang berlarutan. Tetapi kita tak setuju dibuat dalam skala yang besar. For local consumption. Itu menjadi kewajipan kerajaan. Saya tahu. Kerajaan Islam ke, bukan Islam ke, dia wajib memberikan kemudahan dan keperluan rakyat. Tapi sama nak ekspor ke China ni, is too much lah. Sebab tu saya cadangkan buat public hearing. Tanya penduduk tempatan. Dia kata, kalau tak convince, your job is to convince them. Like myself before. Bila kata setengah sifat, seorang tak setuju, bagi convince them. Convince. Hari ni orang suka juga. Akhirnya pembangkang terima juga. Dulu dia berdiri lah depan tu, tidur lah depan tu, langgar, pagar dan sebagainya. Setuju pula hari ni. Rumah esko, saya buat dulu macam-macam, tak jadi jual pula. Because dia tak nampak. Pembangkang dulu, dia bangkang je. Sampai hari ni pun tak bangkang. Dia bangkang kerajaan.